Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan solat, iaitulah berkaitan dengan lupa, termasuklah sujud sahwi, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk berkaitan dengan sujud tilawah. Sebelum itu ada sedikitlah taujihat, teguran bagi setengah-setengah jemaah. Rugi kalau kita tidak ambil fadilat ini sedangkan kita dah ada di masjid. Kita pertama sekali kita tak niat iktikaf. Jadi siapa-siapa yang ada tak perlu niat iktikaf, bolehlah sama-sama kita niat iktikaf kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang kedua, selepas kita semayang, ada dalam hadis banyak disebut tentang perkara ini. Yang pertama, kalau kita tengok imam tadi kan, lepas dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia akan istighfar setidak-tidak 3 kali. Alhamdulillah, imam kita buat cantik. Sebab Nabi kata, dia kata, saya tak ingat matan awal, cuma dia sebut fastaghfiru salasan. Maknanya selepas kamu semayang, maka hendaklah kamu beristighfar setidak-tidaknya sebanyak 3 kali. Hadis itu hadis sahih. Yang kedua, kita tengok imam tadi kan, dia hanya akan berpaling ke depan selepas dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan hadis-hadis itu semua disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Lepas tu baru imam paling. Perasan tak? Nah, itulah cara yang paling tepat, cara yang paling betul. Jadi ada di kalangan kita, minta maaf saya sebut, kalau mereka ni agak sibuk lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, mereka boleh je bangun, tak ada masalah, tak berdosa, tak gapo pun. Cuma ada di kalangan kita, dia gopoh nak buat semaya sunat. Sedangkan ada benda yang besar dia tinggal, yang sangat mudah sebelum dia buat sunat. Kalau dia nak cepat, contoh kata nak pergi bekerja, tak salah. Antara benda yang besar, dan saya pernah sebut dahulu, Nabi pesan kepada sahabat, dia kata, wahai Khalili, wahai orang yang sangat aku cintai. Nabi kata kepada sahabat, nak tak aku nak ajar pada satu benda? Maka sahabat kata, nak. Maka sebelum kamu, lepas kamu semayang, dan selepas kamu semayang, lepas kamu istighfar sampai 3 kali, jangan dibuka simpulan kaki kamu tu, jangan gerak pergi mana, sehinggalah kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, terutamanya sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Hasilnya apa? Bagi siapa yang istighfar sebanyak 10 kali tadi, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkannya sebanyak 10. Akan ampunkan sebanyak 10 dosa. Allah Subhanahu wa taala juga akan bagi 10 pahala. Allah Subhanahu wa taala juga akan angkat 10 darjat. Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan orang tersebut daripada perkara-perkara yang dia tidak sukai, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan lindungkan dia daripada gangguan syaitan. Besar tuan-tuan. Barulah kita tengok imam pusing pergi kepada menghadap ke arah kita. Itu cara yang paling betul. Begitu juga kita. Jadi kita namanya kan kalangan kita ada orang yang pencen-pencen dah. Kalau boleh kita nak ganti balik kelemahan-kelemahan kita yang dulu. Jadi kita banyakkan benda yang, selain kita jaga benda yang wajib, kita juga banyakkan buat benda-benda yang sunat. Benda tu mudah saja tuan-tuan. Setidak-tidaknya sembahyang subuh dan juga sembahyang
maghrib sebanyak 10 kali tadi. Jadi kalau boleh, kalau kita tak nak cepat, kita benda tu tidak perlu buat cara berjemaah pun. Kalau kita rasa kita ni kaki kita tak kuat sangat atau kita nak cepat, kita boleh berwirid berseorangan 10 kali, tak perlu tunggu imam. Cuma kita kena buat. Jadi kalau boleh, jangan lepaskan peluang itu. Sebab Nabi kata jangan buka simpulan kaki kamu waktu maghrib tu, utama dan juga subuh, sehinggalah kamu la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Kalau boleh kita istiqamah perkara tersebut. Kita nak kejar semaya sunat bagus, tapi dan sebelum semaya sunat tu ada juga benda-benda yang lain hak besar sepatutnya kita buat, bahkan dia lebih ringan daripada semaya sunat. Okey, wallahu alam bisawab. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan masuk berkaitan dengan ta'addudus sahwi. Sekiranya berlaku kesalahan di dalam solat kita tu secara banyak tepat. Contoh kita kata subuh kita tak baca kunut, atau maghrib kita tak baca tahiyat awal, dah terlupa satu sujud sahwi. Dan pula sembahyang maghrib sepatutnya 3 rakaat, kita tak ingat pula 3 ke 4, tambah lagi 1 rakaat. Nah, lepas tu kena sujud sahwi 2 kali salah. Adakah kita perlu buat 2 kali sujud sahwi ataupun memadailah dengan 1 sujud sahwi sahaja? Faham maksud saya kan? Dalam waktu solat tu kita buat 2-3 kali tepat kesalahan, adakah perlu kita buat 2 kali sujud sahwi ataupun memadai kita buat 1 sujud sahwi saja? Nanti ada tempat. Ada tempat yang sepatut buat 2, ada tempat yang sepatut buat 1. Nanti depan kita cerita. Idza ijtama'a fi sholati sahwani fa akthar fa yakfi lil jami'i sajadatani wa la yatakarraru sujuda li takarruri sahwi. Nak ni kitab ni kata apabila terhimpun di dalam solat kita 2 lupa atau 3 lupa atau lebih, dia kata fa yakfi lil jami'i sajadatani, maka memadailah kita hanya buat 2 kali sujud, buat 2 sujud sahwi je. Tak payah kita nak buat 4, 6 nak ganti sebab kita lupa tadi, tak payah. Kalau kita terlupa kunut, terlupa pula rakaat, 2 kali sepatut 4 sujud sahwi, dak. Memadailah buat 2 sujud sahwi saja. Sujud pertama, sujud kedua, assalamualaikum, assalamualaikum. Wala yatakarraru sujud li takarrus sahwi, maka tidak perlulah kita buat banyak kali sujud sahwi sekalipun kita melakukan kesilapan secara berulang-ulang. Ada seorang Jumaat saya pergi semayang, lepas semayang Jumaat tadi, saya khatib Jumaat di di Masjid Isamuddin. Ada seorang pakcik tu, dia pegang saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni kata banyak kali lupa Ustaz, semayang kadang-kadang terlupa. Cik umur berapa?" Umur dekat dengan 70. Biasalah tu. Hak umur 60, hak umur 40 lebih pun terlupa cik. Hak 60 lebih-lebih lagi. Tak pelik pula tu. Cuma ditanya saya soalan yang hampir sama tadi pasal sujud sahwi, maka jawapannya memadailah dengan sujud sahwi sekali, pada 2 kali sujud saja walaupun kesilapan yang kita lakukan banyak kali. Ia berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qisatil yadain. Ini kenyataan ini berdasarkan kepada hadis yang telah diwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kisah sahabat yang bernama Zulyadain. Zulyadain ni nama gelaran yang Nabi bagi dia, sedangkan nama lain sebab apa tangan dia agak panjang sikit, lebih daripada biasa. Mungkin kita tangan kita kat paha, mungkin tangan dia mungkin dekat dengan lutut, panjang, sebab hingga Nabi gelarkan dia nama Zulyadain. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama min asnataini, Nabi bagi salam selepas tahiyat awal. Maka Zulyadain pun wa kallama Zulyadain, maka Nabi Zulyadain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah boleh kita qasar solat walaupun tak pergi musafir?" Maka Nabi kata, "Betul ke begitu?" Maka sahabat kata, "Betul berlaku." Waqtasara ala sajadataini, maka Nabi pun sambung balik, niat sambung balik, tambah lagi 2 rakaat sebelum Nabi bagi salam. Maka Nabi pun buat 2 sujud sahwi sahaja. Jadi hadis ini bersifat umum. Maka Nabi tak pernah kata kalau kita buat salah banyak, maka banyak kalilah sujud sahwi. Tak. Maknanya tak kiralah banyak kali kita buat, maka memadailah sujud sahwi itu kita hanya buat sekali sahaja. Wali annahu law lam yatarussal sajdatil akibat mubasyaratan falamma ukhira ila al-akhsalah dalla anhu innama akhra liyajma' ala kulli shay'in fi salati. Samalah di huraian sebagaimana saya sebut tadi. Wa inna sajada lis-sahwi thumma saha falam yu'id. Maknanya dia kata apabila kita sujud sahwi, ada juga jenis penyakit. Sujud sahwi kita rasa
aku ni sepatut sujud 2 kali. Ni aku sujud sekali ke sujud dah 3 kali. Atau 2 kali dah. Ni ada penyakit dah. Dia kata maka tidak perlulah kita mengulang, memadailah apa hak kita buat. Sebab apa sujud sahwi ni hukumnya adalah sunat. Dia kata wala yatakarraru hakikatus sujud, maka tidak perlulah kita mengulang ke sujud tersebut. Walakin qad takarrara suratul masbuk wara imam yasjudu ma'ahu summa yu'idu fi akhir salatahu ala sahih kama sabaq. Walaupun begitu, dia kata ada 2 situasi. Ada setengah pendapat ulama kata Kalaulah seorang imam, kita seorang masbuk mari sembahyang subuh lambat, imam bangkit rakaat pertama, kita baru imam bangkit rakaat kedua, kita dah baru rakaat pertama, dan kita maklum bahawa imam akan baca kunut pada rakaat tersebut, tapi disebabkan kita ikut imam, kita terpaksa baca kunut juga dan kita wajib ikut. Tiba-tiba imam tu lepas rukuk, tidak sami Allah liman hamidah, imam terus sujud, kunut tak baca. Kita kenapa imam tak baca kunut? Misalnya begitu. Nah, jadi kita tahu dah imam karang nanti kena sujud sahwi. Nah, jadi imam pun biasalah lepas nak salam tu, imam terus sujud sahwi. Kita makmum berwajib ikut sekali, walaupun yang lupa tu imam, bukannya kita. Nah, kita sujud sahwi sekali. Sebenarnya sepatutnya sujud sahwi ni kena buat pada rakaat terakhir. Tapi disebabkan kita ikut imam, kita sujud sahwi juga. Jadi ada pandangan ulama mengatakan bahawa apabila imam sujud sahwi, dia bagi salam, kita bangkit naik pergi ke atas. Kita naik ke atas untuk tambah rakaat yang tak cukup tadi, dan kita akan baca kunut seperti biasa. Boleh kita nak sujud sahwi sekali lagi. Sebab apa? Sujud sahwi kita pertama tu semata-mata ikut imam, bukannya tempat kita yang sepatutnya. Ataupun mungkin juga berlaku apabila imam sujud sahwi sebab imam terlupa, kita pun sujud sahwi juga, lepas tu imam bagi salam, kita naik ke atas. Sebab apa? Kita tak cukup rakaat, tiba-tiba sepatutnya kita baca kunut, kita tak baca, terlupa juga kita, berjangkit dengan imam tadi. Nah, jadi kita juga disunatkan sujud sahwi. Hak tu sujud sahwi 2 kali tak apa, disebabkan faktor-faktor itu. Okey, baik, kita pergi lagi. Selesai dah tutup fail mengenai sujud sahwi. Malam ni kita nak masuk berkaitan dengan sujud tilawah. Baik, ada soalan tak? Kena ingat dah, saya pesan banyak kali, kalau imam tertinggal kunut, imam tak sujud sahwi, kita diberi pilihan, kita nak sujud sahwi ke tak ada. Kalau imam kan sepatutnya sahwi, terus bagi salam untuk sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Sebabnya apabila imam sudah bagi salam yang pertama, maka hubungan kita dengan imam sudah pun terputus. Ataupun imam tak sujud sahwi, karang nanti kita bangkit tambah 1 rakaat nanti, lepas tu sampai dekat sujud kita yang sebenar, kita nak sujud sahwi sebab imam tadi pun boleh, tak jadi masalah. Nah, okey, kita nak tutup fail sujud sahwi ni. Saya buka soalan, takut-takut ada pertanyaan. Silakan. Tak ada lah, kita pergi lagi. Malam ni kita masuk berkaitan dengan sujud tilawah. Tapi kalau bahasa kampung kita, sujud ni kalau bahasa kitab-kitab lama, dia ada 2 sujud berkaitan dengan dalam solat ni. Satu sujud tilawah, yang kedua sujud sajadah. Biasanya sujud tilawah ni kita buat sujud apabila jumpa tempat sujud dalam Al-Quran, kita pun sujud. Tapi kalau sujud sajadah ni, biasanya ayat sajadah kita sujud ketika adanya ayat-ayat sajadah. Sebenarnya dua-duanya adalah sama saja. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh berkaitan dengan surah sajadah ni, okey, saya nak beritahu tuan-tuan faham betul-betul. Faham betul-betul lah. Okey, baik. Sujud sajadah ni atau sujud tilawah ni, besok kita biasa dengar, kita akan buat pada sembahyang subuh pada hari Jumaat. Betul tak? Itu biasa. Tuan maklum. Fa idza kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud belakang. Itu kita maklum. Betul tak? Okey. Ustaz, boleh ke tidak kalaulah pagi Jumaat tu saya tak nak baca surah sajadah, tapi saya nak baca surah lain, tetapi ada ayat-ayat sajadah juga. Boleh tak saya nak buat macam pagi Jumaat? Tak boleh. Kalau saya buat juga, batal.
Tapi kalau kita baca ayat tersebut berkebetulan, mungkin kita bukan nak sejadah pun, cuma kita baca ayat tu ada tempat sejadah, kita nak sujud, tak apa. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh baca surah sajadah tadi, kharu sujadah tu selain pada hari Jumaat. Macam subuh, masa subuh kita nak buat surah sajadah, nak baca subuh pada hari Sabtu, pada hari Isnin, boleh ke tak? Tak boleh. Kalau buat juga batal sembahyang. Tak boleh. Nah, jadi kalau imam nak buat, kalau kata takdirkan kita baca surah sajadah biasa, tetapi ada surah tempat sujud, maka tak jadi masalah. Yang maksud saya tadi, sekiranya kita mari subuh tu tak tahu dah, aku hari ni aku nak baca surah sajadah sebab aku nak sujud sajadah sekali. Nah, tapi kalau kita baca surah lain, kita nak buat niat nawaitu kita baca surah sajadah, maka hukumnya tak boleh. Itu yang kita kena faham betul-betul dah. Jangan suka-suka kita pergi baca surah-surah lain, kita nak sujud sajadah macam pagi Jumaat, maka hukumnya batal solat kita. Ini yang kita ikut kepada mazhab Syafi'i. Baik. Sujud tilawah ini adalah dikata ay sujud allazi sababut tilawah. Makna kita sujud disebabkan ada tempat sujud tilawah. Min idamatil hukm ila sababihi wal murad min tilawatil Al-Quran Karimah. Mana nanti kita ceritalah pasal hukum-hukum dia ni berkaitan dengannya. Sebab apa kita sujud? Sebab kita baca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Nanti dia kata, adakah sujud sejadah atau sujud tilawah ni ada pensyariatannya? Ada. Nabi ada sebut tentang perkara ini. Nah, sebab bahkan ada disebut ni sama ada untuk pembaca, sama ada untuk pendengar, dan hukumnya adalah ijma' pada ulama berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dia kata, idza qara'a ibnu adam sajada fasajada. Apabila kamu dengar ataupun kamu baca apabila bacanya anak Adam surah sajadah, maka apabila dia sujud fasajada, maka hendaklah kita sujud juga. Iktazala syaitanu yabki. Apabila kita sujud ketika itu menangis-nangislah syaitan. Dia kata yaqulu, syaitan kata apa bila kita sujud sajadah ni? Dia kata ya wailah, celakalah. Umir ibnu Adam bisujud. Apabila anak Adam telah diperintah untuk bersujud, mereka bersujud. Falahul jannah, nescaya mereka akan dapat syurga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintah untuk bersujud, fa asaitu, aku enggan, falinar, maka nerakalah tempat aku. Sebab itulah sujud sejadah ni walaupun nampak dia kecil, tapi fadilatnya sangat besar. Okey. Hukumuhu, apakah hukum kita sujud sejadah ni? Sujud sejadah at-tilawah sunnah lil qari wal mustami'. Maka sujud tilawah atau sajadah ini disunatkan untuk pembaca dan juga untuk pendengar. Lil hadis as-sabiqah, sebagaimana hadis yang kita nyatakan sebelum ni. Walaisa wajiban. Ini penting sekali. Dia ni tidak wajib. Maknanya, kalau imam baca surah sajadah, kharu sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dia tak sujud, sebaliknya rukuk macam biasa. Sah tak solat dia? Sah. Sebab apa? Sebab hukumnya adalah sunat, bukan hukumnya wajib. Nah, jangan pelik lah. Apa iman kata mari baca surah sajadah pagi-pagi Jumaat, lepas tu tak sujud sajadah. Kita marah bukan main lah. Seolah-olah sujud tu adalah wajib. Itu persepsi yang perlu kita betulkan. Okey, baik. Kita pergi lagi. Ya, Nabi sebut, dia kata ya ayyuhan nas, inna numiru bis sujud, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala isma alaihi. Dia kata, wahai manusia, apabila kami perintah kamu sujud daripada tempat-tempat ayat yang sujud tadi, faman sajada, barang siapa yang sujud, asaba, maka dia betul dan dapat pahala. Wa man lam yasjud, barang siapa yang tak sujud, fala isma alaihi, dia tidak berdosa pun dan tak dapat pahala. Itu saja. Maka kalau tak dapat pahala tempat sunat, dia akan bertukar menjadi makruh. Selain daripada itu, dalam hadis yang diwayatkan oleh Zaid bin Sabit, aradtu surat an-najm ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yasjud manna ahadun. Apabila kami disuruh sujud, tapi dia kata apabila disuruh sujud dalam surah an-najm, falam yasjud minna ahad, maka tidak ada pun orang sujud. Sebab dalam surah An-Najm ni ada tempat sujud, tapi Nabi tak sujud. Nanti kita cerita bawah nanti. Okey, baik. Dari segi praktikal, apabila imam buat sujud sejadah,
dia ada tempat kesalahan bagi kita ni Jumaah atas imam sekali. Kita maklum apabila kita bangkit daripada sujud, maka kita ada tempat duduk nama dia istirahat. Tetapi untuk sujud sajadah, dia tidak ada duduk istirahat. Duduk istirahat lagu ni. Okey, baik. Ni kiblat saya kan? Ni kiblat saya, tuan-tuan. Contohnya kalau kita kata, kalau sujud kita baca kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam sebenarnya, hak betulnya imam tak payah kata pun Allahu akbar. Terus pergi sujud. Sebab apa? Dia takut confuse dengan orang-orang belakang. Tetapi dalam kitab fiqh kata tak apa kita sebut Allahu akbar. Sebab apa? Kita nak maklum kepada orang jauh-jauh. Ni tiba-tiba senyap imam ni meninggal ke? Senyap ni. Jadi tiba-tiba pergi sujud ke bawah, bangkit. Jadi orang tak tahu. Jadi dengan sujud tu sebut Allahu akbar tu, kita maklum pada jemaah belakang bahawa kita sedang sujud. Cuma yang dimaksud dengan istirahat ni, kita akan sujud ke bawah tu, Allahu akbar. Mungkin apa nama ni, dia tak ukur inci saya masa tu. Okey, terus sujud kharu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita tu akan pergi pada sujud. Allahu akbar. Kita akan baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau kita tak boleh baca tu, kita baca subhana bi'ala pun tak apa. Kalau tak nak baca, nak senyap pun tak apa, tak ada masalah lah. Okey, biasanya kalau sembahyang biasa, kita akan duduk gini, Allahu akbar, sebelum kita naik pergi atas. Ataupun kita akan berhenti, Allahu akbar, kita duduk gini. Ini nama istirahat. Tetapi untuk sujud sejadah, kita tidak disunat, bahkan makruh kalau kita berhenti. Maknanya bangkit sini, imam bangkit tu Allahu akbar, naik bangkit, jangan berhenti tengah-tengah. Nanti kalau berhenti ke tengah-tengah, maka hukumnya adalah makruh. Itu beza untuk sujud biasa dengan sujud sejadah. Baik. Kita maklum bahawa di dalam Al-Quran ni dia kata apa nama ni, tempat sujud sejadah yang biasa ada di dalam Al-Quran adalah sebanyak 14 tempat. Dan saya sebut tadi, kalau kita saja-saja nak sujud, baca surah tu nak sujud, tak boleh. Tapi kalau kita baca surah tu sambil-sambil kita nak hafalkan surah tersebut, atau sememangnya kita baca surah tu berdasarkan ikutan turutan, maka kita boleh sujud sejadah, tak ada masalah. Cuma minta tolong pada imam, maklumkan terlebih dahulu pada rakaat pertama nanti kita akan ada sujud sejadah. Takut-takut huru-hara nanti ada yang sujud, ada yang rukuk dan sebagainya, maklumkan. Tapi kalau pagi Jumaat ni nak maklumkan tak apa, tak nak maklum pun tak apa, sebab orang maklum dah bahawa hari Jumaat ni kebiasaannya orang baca surah sejadah. Okay, saya dah beritahu dah baru ni. Dan saya buat ulang balik. Yang paling afdalnya kita baca surah sejadah pada pagi Jumaat ni, kita habiskan surah sejadah pada rakaat pertama, lepas tu kita tambah dengan surah Al-Insan, hal ata 'alal insan. Itu hak paling tamam, yang paling afdal, yang paling comel. Tetapi kalau kita tak sempat, mungkin sekarang subuh lambat. Nas suku berapa subuh lah ni? Mana subuh nas 11, sikit lagi naik 6 suku. Lepas tu pula tunggu pula azan, tunggu pula iqamat 10-15 minit. 10 minit katakanlah. Tunggu azan suku dah 25. Jadi kalau kita baca surah sejadah sampai surah Al-Insan, hari tu semua pakai panskap pejabat merah berlaku. Sebab lambat. Jadi ketika itu tuan-tuan, kita jangan terlampau pressurekan sangat diri kita dan jemaah. Saya selalu pesan untuk kita kena fikirkan jemaah, terutama sekali hak learn ni. Jumaat lambat learn ni. Kalau boleh jangan banyak baca sangat. Memanglah sunat pahalanya. Tek khutbah tak boleh ubah, sebab tek khutbah hak majlis kita tak boleh ubah dah. Tapi imam tu pula
Janganlah dah khutbah kata lambat dah. Pergi baca satu rakaat satu muka pula. Nah, jadi kita kena consider kepada jemaah-jemaah lain yang belakang nak pergi kerja. Itulah antara cara yang paling baik sepatutnya kita kena fikirkan. Begitu juga untuk pagi Jumaat, pada hari Jumaat nak baca surah Sajadah. Kita nak dapat pahala, kita tak semestinya kita kena baca setiap minggu pun. Tapi kalau nak baca tak apa, sebab hadis ada kata boleh. Tapi Nabi tak pernah kata wajib. Nabi bimbang, takut kita buat selalu, sebab Nabi pun diselang-seli buat. Sebabnya Nabi bimbang, takut-takut sahabat pegang benda tu jadi wajib. Dah jadi dah dapat kita. Seolah-olah orang tak baca surah Sajadah pagi Jumaat tu, Jumaat subuh tak sah. Seolah begitu. Di kalangan sesetengah orang, bukan sini lah, dekat Afrika sana. Contoh dia kata dah, tempat lain tempat sini mungkin faham dah tu. Jadi apa nama ni, yang kedua, kalau kita nak buat Sajadah, contohnya subuh awal 5.50, fine, tak ada masalah. Kita boleh buat baca surah Sajadah, habiskan surah Al-Insan. Baik, kalaulah saya nak baca juga surah Sajadah, di mana kau tempat hak paling baik sekali, paling reka? Nah, sebenarnya kita boleh baca apa? Baca daripada awal Alif Lam Mim sampai kharru sujadah, apa tu sujud, bangkit tu pula kita baca tatajafa junubuhum, baca 4-5 ayat, kita rukuk, bangkit naik rakaat kedua, sambung 4-5 ayat, kita rukuk. Boleh je, tak ada masalah. Cuma hak banyak ulama kata kalau kita nak rengkah, paling rengkah hak baguslah, hak kita nak dapat fadilat yang agak besar juga. Maknanya lepas habis kharus sujadah, kita bangkit daripada sujud tu, tambah tatajafa junubuhum, baca sampai habis. Lepas tu pula bangkit rakaat kedua, baca ayat pendek. Faham maksud saya tak? Jadi maknanya lepas tatajafa junubuhum anil madaji' itu sampai habis kita baca. Lepas tu kita rokok, bangkit pada sujud rakaat kedua, lepas tu baca izaja pun tak apa. Barulah kita sempurnakan surah Sajadah. Tak semestinya kita ambil sampai surah Al-Insan. Jadi kita kena tengok realiti. Kesian orang nak pergi kerja tiap-tiap hari Jumaat, kad merah, lepas tu pula last sekali tak payahlah kita pergi semayang sini, kita semayang rumah je lah. Itu dah kadang-kadang perlu juga segi psikologi kita kena faham benda tersebut. Baik, di dalam Al-Quran ada 14 tempat di sujud sejadah ni. Sujud sejadah dia kata dia kata yang pertama surah Al-A'raf ayat 206. Wa yusabbihu lahu wa lahu yasjudun. Ini surah Sajadah dalam surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Yang ketiga surah An-Nahl ayat yang ke-50. Yang keempat surah Al-Isra ayat 109. Ayat yang kelima surah Maryam yang kata ayat 58. Yang keenam surah surah Al-Hajj ayat 18. Dan juga Al-Hajj ni ada dua tempat sujud. Yang pertama surah yang keenam tadi dalam surah Al-Hajj ayat 18, dan yang ketujuh ayat yang ke surah Al-Hajj juga ayat 77, ayat yang nombor 8 surah Al-Furqan ayat 60, dan yang ke-9 surah An-Naml ayat 26, dan yang paling glamour sekali nombor 10 surah Sajadah ayat 15. Surah yang ini surah Hamim Al-Fussilat, iaitulah ayat yang 38. Surah yang berikutnya adalah yang ke-12 An-Najm surah 62 ayat 62, surah Al-Insyiqaq 21, dan terakhir sekali surah Al-Alaq iaitu ayat yang ke-19. Dan kesemua tempat ini adalah dianggap sebagai disunatkan kita sujud. Apabila jumpa dengan biasanya Al-Quran, dia ada simbol-simbol sujud. Itu yang kita kena ambil perhatian. Tetapi jika kita perhatikan di dalam Al-Quran ni sebenarnya ada 15 tempat. Sini 14. Yang surah ini adalah surah yang Sad ayat 24, ketika ayat Tuhan sebut wa kharra raki'an wa anab, tetapi Nabi tak sujud situ. Kalau ikut pada hukum tu macam kena sujud, tapi Nabi tak sujud situ, maka ulama tutup nombor 15, cukup dengan 14 ini saja. Baik. Jadi maknanya kita disunatkan untuk sujud tempat-tempat tersebut. Yang berikut dia kata
tusannu sajdatut tilawah lil qari' fi mawdi' tashra' lahu qira'ah. Maka disunatkan bagi pembaca untuk sujud di mana 14 tempat yang kita sebut tadi, sama ada pembaca tersebut di dalam solat ataupun di luar solat. Nah, wala tusyra' likal junub as-sukran, tetapi jika sekiranya maknanya pembaca tersebut di dalam keadaan berjunub, mata dalam keadaan mabuk, maka tidak boleh dia sujud. Nak sujud macam mana? Baca pun hukum haram dah. Nak sujud lebih-lebih lagi. Tak boleh. Tusannu sajdatut tilawah lil mustami'. Begitu jugalah orang yang mendengar ayat-ayat sujud tadi juga disunatkan dia sujud. Jadi maknanya kalau kita mengajar Quran, tu ustaz-ustaz muqaddam dan sebagainya yang mengajar Al-Quran dan sebagainya, di samping dia tu mengajar Al-Quran daripada orang sampai tempat sujud, maka dia sepatutnya tutup sekejap Quran dan kita pakat sujud belakang. Itu sepatutnya kita buat tempat begitu. Baik, dia kata wa kana al-mustami' rajulan wa sawa'an qari' muhdisan atau kafiran. Jadi dia kata apabila kita ni dengar ayat-ayat tempat sujud, sekalipun kita ni dalam keadaan hadas, dia kata au kafiran, ataupun kita seorang yang kafir, ya faham maksud dia kata juga disunatkan sujud. Disunatkan sujud juga. Disebut hadas ni terbuka sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Bermakna nak sujud tilawah ini tidak pun disyaratkan ada wudu. Tak disyaratkan. Tuan-tuan mungkin dengar duk luar sana batal ada wuduk, dengar orang baca surah sejadah, nak ni dengar orang baca surah sejadah, kita nak sujud, boleh tak? Silakan, boleh. Sebabnya walaupun dalam keadaan junub sekalipun dia boleh sujud. Okey, baik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, baik. Cuma ada sedikitlah para ulama berselisih kalau kita baca surah sajadah di dalam solat. Baca surah ni, baca surah sejadah di dalam solat ni setengah kata 2 kali sujud, 1 kali sepadannya. Itu pendapat yang dhaif. Dan padanya ada orang sebut, ada orang tanya dhaif pendapat tersebut, dan pendapat tersebut adalah pendapat yang ditolak langsung. Jadi untuk sujud tilawah ni dia tak supaya sujud sawi kena 2 kali, tapi sujud tilawah ni memadailah kita sujud 1 kali sahaja. Baik. Tusanna sajdat tilawah lil musalli idza kana munfaridan wa qara ayat fiha sajadah. Dia kata sujud sejadah ni, dia kata disunatkan sujud bukan sahaja ketika solat berjemaah, atau barangkali kita di rumah, contohnya bulan puasa kan, ada di kalangan orang dia suka baca Quran bulan puasa, semayang kat masjid 11 rakaat, ditambah lagi 10 rakaat di rumah, dia nak cukup 20 atau 12 rakaat lagi nak cukup di rumah. Supaya cukup 23 rakaat. Dia pun semayang ditambah lagi 12 rakaat rumah, dia buka Quran letak atas rehat tinggi. Dia buka semayang. Jadi sampai kat surah sejadah dia boleh sujud. Walaupun dia semayang berseorangan. Dia bukan kerana baca surah tu nak sujud, tapi dia baca ikut turutan dan sampai tempat sujud, maka disunatkan juga dia sujud. Baik. Yang berikutnya kata, tusanna sajdat tilawah lil iman wa huwa kal munfarid fi ma sabaq wa la yukrah lahu qira'atu sajdah fi shalah sawa salat jahriyah atau sirriyah. Maka imam ni dia boleh sujud tilawah sebagaimana kita cerita dalam bab perseorangan tadi. Imam boleh sujud tilawah, makmum pula wajib kena ikut. Tapi persoalannya, adakah sujud tilawah ini hanya disunatkan untuk bacaan-bacaan yang kuat? Macam surah sejadah. Baca kuat. Macam mana kalau tak ketika imam itu dia baca ayat-ayat yang ada sujud tapi untuk sembahyang zuhur? Misal kata, boleh ke tidak dia buat sujud tilawah juga untuk imam tersebut? Atau untuk perseorangan apa? Boleh ke tak? Misal kata, sembahyang zuhur dia baca surah Iqra misalnya. Ada surah sejarah telefon sujud. Sembahyang yang tak baca kuat, maka juga disunatkan. Cuma saya nasihatkan imam lah, kalau nak zuhur dengan asar ni tak payah buat lah. Kalau kabut dan jadi ni, maka mazhab mana pula bagi sujud sawi, sujud sejadah masa sembahyang zuhur. Sebenarnya benda tu boleh, tapi benda-benda yang boleh menyebabkan kelang kabut di segi jemaah lebih baik kita tinggal. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan tak? Tak ada, kita pergi lagi.
Tusannu sajadat tilawah lil ma'mum. Kita sebut tadi disunatkan sujud tilawah untuk makmum tadi. Fa idza sajada, tetapi apabila sujudnya imam, lazimal ma'mus sujuda ma'ahu, maka menjadi satu kewajipan untuk makmum sujud sekali. Fa illam yasjud batalat salatuhu. Sekiranya imam sujud, makmum tak sujud, maka batal sembahyang makmum tersebut. Litakhallufihi anil imam, kerana menyalahi perbuatan imam. Wa illam yasjud imam lam yasjud makmum. Tapi dalam waktu yang sama, kalau imam pun tak sujud sejadah, maka jangan pandai-pandai makmum nak sujud. Imam buat, makmum kena buat. Imam tinggal, wajib juga makmum pun kena tinggal. Fa in khalafa wa sajada batalat salatahu. Kita memarah ke imam, apa atau imam tak sujud, kita sujud. Tahniah, batal solat tuan-tuan. Tak boleh. Jadi imam ni untuk diikuti, bukan untuk dilawan dia. Melainkan perkara yang membatalkan. Wa illam yasjudul imam fala yasjudul ma'mum. Saya sebut tadi, kalau imam tak sujud, makmum pun jangan sujud. Lakin yustahab an yasjuda ba'da salamihi liyatadarakaha wa la tata'akkad. Dia ni ramai tak tahu. Dia kata walau bagaimanapun, kalau imam tak sujud sejadah, kita pun jangan cuba sujud. Batal sembahyang kita. Tetapi kalau kita nak dapat fadilat juga sujud tilawah sujud sejadah tadi, selepas imam bagi salam assalamualaikum, dia kata sini, dia kata laki ustaz yusud ba'da salamihi. Maknanya apabila imam tu bagi salam, kita pun bagi salam. Disunatkan kita sujud sendiri. Allahu akbar. Dengan syarat kita kena bagi salam terlebih dahulu. Maknanya kalau imam tak sujud sejadah tadi, kita tahu tempat tu sujud sejadah, wajib kita kena ikut imam tadi, jangan sujud. Lepas imam bagi salam, kita bagi salam Allahu akbar, sebab kita nak ambil fadilat tadi. Boleh ke tak? Boleh, tak jadi masalah. Walaupun dah jauh dah tinggal ayat tersebut. Taubatlah, tak ada orang buat benda tu. Tak ada orang buat. Tapi nak buat tak? Boleh. Salah tak? Tak. Boleh pahala? Mesti. Jadi tak ada orang buat benda tu. Okey, kita pergi lagi. Walau sajadal imam walam ya'lam ma'mum hatta. Ni kita kena ramai orang berlaku. Okay. Saya tengok Bilal bangun, saya pun tengok jam. Walau sajadal imam walam ya'lam ma'mum hatta rafa'al imam ra'sahu minas sajadah fala tabtu salat ma'mum li'anna takhallafa bi uzrin walakin la yasjud falu alima imam ba'da fi as-sujud lazimahu as-sujud. Okey, baik. Anda kena perhati betul sekejap. Ni penutup. Apabila imam sujud sejadah, kita barangkali duk nganguk agaknya. Subuh maklumlah. Tengok bola pula, kena bantai 4-0. Okey, station kita bergamai bangun lambat. Jadi imam sujud pakai bawah dah imam. Tiba-tiba imam bangkit, bagi ke atas, nak bangun balik dah. Kita baru tahu imam tu sujud sejadah, kita tak sujud lagi. Adakah kita kena sujud ataupun tak apa, tak payah sujud? Jadi kita ni kata tak apa, tak payah sujud. Kalau kita sujud, batal sembahyang kita. Seulang sekali lagi. Dengar betul-betul. Kalaulah kita ni alpa, imam sujud sejadah, kita tak sujud, bukan sengaja, kita lalai. Lepas tu imam dah bangkit bersujud, imam dah bangkit. Kita tak payah sujud. Duduk situ, tunggu ya situ. Maknanya kalau takdirkan kita sujud, batal sembahyang. Ataupun imam sujud dah, dan imam bangkit, kita tengok imam bangkit tu, kita nak kejar imam turun. Jadi apabila imam bangkit tu, setakat tu saja. Jangan kita cuba pergi sujud, bangkit balik, naik dengan imam balik. Kalau kita pergi sujud juga, okey, solat kita juga dianggap sebagai batal. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya rahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya rahim. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abilna nisyan bi rahmatika. Allahumma rzuqna fahman nabiyil mursalin bi rahmatika ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa musalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.